Okay, jadi mostly saya tengok bila saya tengok jawapan-jawapan awak ni kebanyakannya dah tahu, cuma awak kena polish sikit je lah. Kita kena polish sikit, bagi banyak latihan, bagi banyak pelbagai soalan yang kita jumpa, nanti baru kita ikut dengan satu-satu soalan tu lah. Matematik ni dia tak susah, dia cumanya awak kena tahu yang asas dia, kemudian awak kena banyakkan latihan supaya pelbagai soalan awak jumpa. Jadi dia maksudnya pelbagai soalan yang awak jumpa, awak makin lama awak makin expert dengan tajuk tu lah. Kadang-kadang kita dah tahu satu soalan, jumpa soalan yang dia pusing sikit je, kita dah out. Jadi kena banyak lagi latihan. Jangan salah waktu latihan tak apa, jangan salah waktu exam Right. Okay, jadi soalan nombor 1 ni, okay, dia minta tentang cari persamaan garis lurus yang melalui titik yang diberi. Right. Jadi dalam garis lurus ni ni revision lah, minggu lepas kita dah buat lah kan. Kita ulang kaji sikit ya. Okay, bila persamaan garis lurus, apa yang penting adalah dia nak M dan juga C dia. M apa, C apa? M tu adalah dia punya kecerunan dan juga C dia adalah dia punya pintasan Y. Jadi dalam garis lurus, dia punya persamaan adalah Y sama dengan MX tambah C. MX tambah C. Jadi awak kena cari M dia berapa and then awak kena cari C dia berapa. Okey, cara nak cari M. Cara nak cari M, ikut dia punya formula dia lah. Y2 tolak Y1 ataupun awak belajar Y tolak Y, X tolak X kan. Ataupun awak awak buat yang tu dulu lah. Okey. Jadi kita buatlah Y tolak Y, maksudnya 4 tolak dengan 6, 16. Nak tolak yang mana-mana dulu pun tak ada masalah Katalah saya tolak 4 tolak 16, kemudian X dia adalah 3 tolak 6. Okey, kita dapat jawapan berapa? 4 tolak 16 kita dapat negatif 12. Okey, 3 tolak 6 kita dapat negatif 3 kan. Jadi kita kecilkan negatif 12 bagi negatif 3, kita dapat positif 4. Okey kan, kita dapat positif 4, betul? Okey kemudian bila kita dah dapat, ni adalah dia punya M dia. Bila dah dapat M berapa, okey, kita ambil je balik persamaan yang asal ni, Y sama dengan MX tambah C. Okey, kita just gantikan saja. Kita hanya gantikan sahaja dia punya nilai-nilai ni. Y ni, awak ambil je satu koordinat ni. Awak nak ambil koordinat yang sebelah kiri boleh, sebelah kanan boleh, tak ada masalah. Katalah kita ambil yang sebelah kiri ni. Jadi Y kita dapat kat sini berapa? 4. M dia kita cari ni, kita dapat apa? Kita dapat 4. X dia kita dapat 3. Jadi yang ni kita letak dalam kurungan sebab bila kurungan tu maksudnya dah darab. Alright, jadi bila kita 4 darab 3 kita dapat 12. Ini dapat 4 tambah dengan C. And then last one kita pindahkan saja. Kita nak cari C, kita kena tinggalkan C seorang-seorang. Jadi kita pindahkan 12, dia akan jadi 4 tolak 12 lah. Mana kita jadi dapat 4 tolak 12 sama dengan C. Maknanya C ni kita dapatlah 4 tolak 12, kita dapat negatif 8. Okey. Last one, bila awak nak tulis persamaan, Y dengan X tak perlu pun tulis nilai dia. Yang kena tulis adalah M dan C sahaja. Okey, jadi Y dengan X awak tulis huruf dia je. Y sama dengan M, kita dapat apa? 4. X kita tulis huruf balik. C dapat apa? Negatif 8. Jadi jawapan dia inilah. Saya tengok semua betul ni. Soalan nombor 1, nombor 2 yang hantar kat saya semua betul. Yang tak hantar kat saya tak pasti. Jadi sebab tu kalau boleh awak hantar supaya saya boleh tahu mana yang awak tak faham. Okey. Jadi nombor 2 pun betul. Cuma nombor 3 je ada yang setengah tu confuse. Confuse nak buat macam mana. Okey, kita tengok nombor 3. Nombor 2 tadi kita dapat jawapan 5x tambah 12. Okey, ini kita dapat jawapan Y sama dengan 5x tambah 12. Jangan tinggal Y tu Y sama dengan tu jangan tinggal. Sebab kalau awak tinggal, awak tak ada markah kat situ Okey. Soalan nombor 3 kita tengok. Okey. Cari dulu M dia, macam biasalah kita cari M. Okey. Saya rasa awak confuse bila ada negatif 3 ni kan, bila libatkan negatif. Okey, kita tengok Y tolak Y, X tolak X. Jadi Y tolak dengan formula dia tolak memang wajib tulis kan. Lepas tu baru kita letak negatif. Negatif ke positif ke kena letak Maknanya Y tolak negatif 3. Dia kan jadi 3 tolak negatif 3. Dia jadi macam itulah. Okey X tolak X 5 tolak 8. Okey. Jadi negatif dengan negatif dia akan jadi negatif dia akan jadi positif. Kan?
tolak-tolak dia jadi tambah. Maksudnya 3 tambah 3. Kita dapat 6. 5 tolak 8 kita dapat negatif 3. Kan? Dapat negatif 3. Kita kecilkan dia jadi apa? 6 bahagi 3. Negatif 2. Dapat negatif 2. Right. Kalau confused, awak tekan je calculator in case kalau macam awak dah nervous sangat dalam exam ke apa kan, awak tekan je calculator, insyaAllah dapat. Cuma jangan hilang lah, jangan careless. Tu je, matematik jangan careless je. Right. Lepas tu kita dah dapat je ni, kita buat sama je macam yang sebelum ni lah. Y sama dengan MH tambah C. Okey, jadi kita masukkan nilai dia. Katalah saya ambil koordinat yang sebelah kiri ni. Jadi nilai Y ni adalah 3. Nilai M tadi kita dah dapat adalah negatif 2. X ni kita letak dalam kurungan. Berapa nilai dia adalah 5. Kejap-kejap, dia dah jadi serambut. Negatif 2, 5 ditambah C. Okey Jadi kita selesaikan yang darab dulu. Negatif 2 darab 5 kita dapat apa? Negatif 10 kan? Negatif 10 tambah 10. C. Right, good. Okey, last one kita pindahkan negatif 10 tu pindah ke kiri. Maknanya dia akan jadi C sama dengan 3 tambah 10 lah kan. Sebab negatif 10 pindah ke kiri dia akan jadi positif. Jadi maksudnya 3 tambah 10 kita dapat 13. Maknanya C jawapannya adalah 13. Jadi awak tulis balik persamaan dia. Y sama dengan M dia berapa? Kita dapat negatif 2. X dia kita dapat berapa? X dia tak tulis nilai dia, tulis huruf saja. C dapat apa? Positif 13. Maksudnya tambah 13. Okey, boleh? Boleh Saya rasa ada yang, saya tak pasti ada yang salah tadi yang nombor 3 ni. Cumanya saya tak tahu yang salah nombor 3 tu masuk ke tak dalam Zoom ni. Okey, cuma awak tahu yang itulah. Saya rasa awak confuse dekat yang negatif ni. Tu je kan? Jadi lepas ni jangan confuse dah Right, masuk soalan F. Okey. Diberi persamaan satu garis lurus ialah 3x tambah 2y sama dengan 6. Cari kecurunan garis lurus itu. Okey. Bila dia dah bagi dalam keadaan ni macam ni, okey, awak kena susunkan sahaja. Dia dah bagi dah persamaan ni, cuma tak tersusun. Jadi awak susunkan sahaja supaya dia jadi ikut susunan yang betul. Macam mana susunan yang betul? Y sama dengan mx tambah c. Yang sebelah x tu adalah kecurunan dia. M kan duduk sebelah x. M tu kan adalah kecurunan. Okey, jadi yang duduk sebelah x tu adalah kecurunan dia lah. Okey, jadi kita susun dulu. Okey, maknanya 3x kita ambil balik A, 3. Sekejap, saya besarkan sikit. Kita ada ruang. Okey. 3x tambah 2y sama dengan 6. Okey. Jadi kita pindahkan yang selain daripada y lah. Y yang kita tinggalkan seseorang. Kan y mesti duduk sebelah kiri, yang lain semua sebelah kanan kan. Jadi kita pindahkan yang lain. Maknanya dia akan jadi pindahkan 3x dululah. Makna 2y sama dengan 3x pindah sebelah kanan dia akan jadi negatif kan. Negatif 3x. 6 ni tadi memang positif kan. Maknanya tambah 6 lah. Dia jadi macam tu Alright. Kemudian kita pindahkan 2 sebab kita nak tinggalkan y. Pindahkan 2. Bila 2 ni kat sini kiri ni darab. Bila pindah ke kanan dia jadi bahagi. Okey, maksudnya negatif 3/2 x tambah dengan 6/2. Ada yang boleh kecilkan tak? 3/2 boleh kecilkan tak? Tak boleh dah. Yang boleh kecilkan apa? 6 bahagi 2. 6/2 ni kita boleh kecilkan. Kita dapat jawapan dia 3. Jadi mana yang duduk sebelah X? Yang duduk sebelah X adalah negatif 3/2. Jadi jawapan dia M sama dengan negatif 3/2. Boleh tak? Boleh. Boleh Right. Husna betul tak jawapan awak? Okey Durani Afika dah hantar kat saya betul tak? Okey. Afika dah hantar kat saya tadi. Dah. Dan okey. Afika ada yang salah tak? Betul semua kan? Tak perasan lah. Cikgu dah cek semua Jap. Saya pun tak tahu lah. Awak nombor awak berapa? Nombor phone? 016 Nombor belakang apa? 4950. 4950. Awak hantar yang muka surat 5 je kan? Yang atas tu ada, yang 4 tu. 4 tu saya tak check. Awak check sendiri lah Okey. Saya tak dapat lah cikgu yang atas tu, lambat masuk. Okey. Yang surat yang keempat ni awak check sendiri
Okey. Okay. Okey, A itu satu, A itu jawapannya negatif 3/2 lah. Okey. So sekarang yang B pula, cari pintasan X bagi garis lurus itu. Okey. Awak ingat, kalau dalam garis lurus, dia macam ni tau. Awak kena fikir logik. Kalau awak terlupa, awak fikir logik. Okey. Katalah garis lurus ni apa? Ini graf. Okey, garis lurus ni dia akan berlaku dalam graf. Jadi contohlah, dia kan garis lurus macam ni. Okey. Yang ini kita panggil dia sebagai pintasan yang dekat paksi Y ni kita panggil dia sebagai pintasan Y. Pintasan Y. Yang dekat paksi X ni kita panggil dia sebagai pintasan X. Jadi kita fikir, kita tengok pintasan Y, bila berlaku pintasan Y kan yang melintas kat situ, bila berlaku pintasan Y, X sama dengan berapa? X sama dengan kosong. Betul tak? Kan bila kat sini tengok X, nilai X dia berapa? Tengok nilai X dia. Kan ni ada contoh lah. Ni nilai X dia kat sini berapa? Kosong. Sama juga bila berlaku pintasan X, berapa nilai Y? Nampak tak? Nilai Y dia berapa? Nampak? Kosong. Kalau melintang ni, kena dekat garis ni, maksudnya Y ni nilai dia berapa? Nilai Y dia adalah kosong. Maksudnya, kan betul tak? Fikir logik. Betul tak macam tu? Kan? Betul. Jadi kalau in case awak terlupa, awak ingat balik logik, oh macam ni. Kan? Dia asasnya awak kena faham macam tu. Jadi maksudnya, pintasan Y apabila pintasan Y berlaku apabila X sama dengan kosong. Sama juga pintasan X berlaku apabila Y sama dengan kosong. Jadi pintasan X, Y sama dengan kosong. Pintasan Y, X pula yang jadi kosong. Okey, boleh Okey, jadi bila disuruh cari pintasan X, bermaksud awak ambil balik yang ni tadi, persamaan garis lurus ni tadi, tukarkan X tu jadi kosong. Macam tu je. Tukarkan X tu jadi kosong. Tukarkan Y lah jadi kosong. Dia nak cari X kan. Tukarkan Y jadi kosong. Maksudnya kita ambil balik B ni, Y sama dengan negatif 3/2 X tambah dengan 3. Kita tukarkan Y ni jadi kosong. Dia tukarkan Y jadi kosong, dia akan jadi negatif 3/2 X tambah 3. Dan kita pindahkanlah. Kita nak cari apa? Kita nak cari X berapa kan? Kita pindahkan yang selain daripada X. Okay, pindahkan 3 dulu. Bila pindahkan 3 ke kiri, dia akan jadi negatif 3 sama dengan negatif 3/2 X. Okay, then pindahkan 2 pula. Bila pindahkan ke 2, dia akan jadi negatif 3 darab 2, betul? Okay, negatif 3 darab 2, kita dapat negatif 6 lah kan? Negatif 6 sama dengan negatif 3X. Last one, kita pindahkan negatif 3 ke kiri. Dia akan jadi mana ni tak muat dah ruang. Dia akan jadi pindahkan, dia akan jadi bahagilah. Maknanya negatif 6 bahagi negatif 3 sama dengan X. Negatif 6 bahagi negatif 3 dapat berapa? Dapat negatif-negatif positif dah kan? 6 bahagi 3 kita dapat 2. Maksudnya X sama dengan 2. Faham tak? Boleh Boleh. Boleh ada soalan tak ni? Sebab saya tahu ada setengah pelajar ini ada yang tak tahu. Okey. Jadi keyword dia adalah awak ingat itu kalau pintasan X, Y sama dengan kosong. Kalau pintasan Y, X sama dengan kosong. Macam tu je. Jadi pintasan Y ni dia banyak cara lah kan. Kita boleh cari dekat C kan, Y, M, X tambah C. C itu adalah pintasan Y. Ataupun awak boleh jadikan X tu kosong, awak pindahkan je. Nanti kita akan dapat jawapan. Sama je. Jadi pintasan Y ni banyak cara kita boleh cari. Jadi kalau pintasan X nak cari macam mana? Tukarkan Y ni kepada kosong. Okey. Soalan nombor 2. Cari pintasan Y bagi garis lurus yang melalui titik 21 dan titik 510. Okey. Jadi yang ni dia macam biasa je lah. Pintasan Y. Ini awak kena cari dulu dia punya persamaan garis lurus tu dulu. Baru kita boleh cari pintas C tu berapa kan. Jadi ingat pintasan Y ni adalah C. Kan? Jadi kita ambil Y sama dengan MX tambah C. Jadi nak cari C ni. Okay, bila nak cari C, so sekarang kita cari dulu M dia berapa, kecerunan dia berapa. Macam biasalah Y tolak Y, X tolak X. Jadi Y tolak Y 1 tolak 10 per dengan X tolak X 2 tolak 5. Ini M kan. Maka kita akan dapatlah jawapan dia 1 tolak 10 negatif 9. 2 tolak 5 dapat negatif 3.
Jadi negatif 9 bagi negatif 3 kita dapat positif 3. Kan? Kita dapat positif 3 kan? Right. Jadi kita dah settle untuk M. Maknanya M ni kita gantikan, dia akan jadi positif 3. Jadi Y dengan X ni awak ambil dah mana-mana koordinat. Katalah saya ambil koordinat yang sebelah kanan pula. 5, 10. Okey, kita gantikan nilai Y berapa? Nilai Y dia adalah 10. Nilai X dia adalah 5. Letakkan dalam kurungan supaya dia adalah darab. Jangan tak letak kurungan tau. Kebanyakan pelajar dia tak letak kurungan. Last one awak fikir, ini nak tambah ke tolak? Salah lah. Kan? Jadi awak kena bila letak kurungan, oh ini darab. Okey. Lepas tu kita darab je lah. Kan? Sekejap saya bawa dia pergi sebelah ni Okey. Jadi 10 sama dengan 5 darab 3 dapat 15. 15 tambah C. And then kita pindahkan 15 ni ke kiri. Maknanya dia akan jadi C sama dengan 10 tolak 15. Faham tak? Sama je. Kan? Ataupun takut awak pening, saya buatlah C kat sebelah kanan. C sebelah kanan, pindahkan 15 ke kiri, dia akan jadi negatif kan. Maknanya 10 tolak 5, 15. 10 tolak 15 dapat berapa? Dapatlah negatif 5. C sama dengan negatif 5. Alright. Okey, boleh tak? Boleh tak? Boleh. Boleh Okey, siapa yang tak dapat tadi awak boleh dapat Okey, jadi keyword dia kat situ lah. Bila dia dah bagi koordinat yang cukup, kalau dia dah bagi 2 koordinat, senang je. Awak terus je buat cari persamaan garis lurus, kemudian cari C tu berapa. Okey, soalan nombor 5.5. Okey, yang ini saya tengok ada yang tahu atas ni, yang bawah ni je yang kita confuse kan. Okey. Yang atas ni, sekejap Sekejap bagi saya ayat. Saya bawa habis kelas tadi. Saya bawa berkelas dengan budak IPSR. Lepas tu sebab tu kalau boleh awak hantar awal sikit. Sebab kalau awak hantar lambat, macam saya habis kelas pukul 9, 8.45 awak hantar sebelum pukul 9 tu cantik lah. Pukul 9 saya boleh write sikit ke apa semua. 9 suku saya cadang untuk kita start terus. Jadi kalau awak hantar macam 9 suku tu kita tak sempat lah. Bila saya nak write, kelas dah nak start kan. Jadi tak apalah kalau awak hantar lambat tu, awak boleh check sendirilah. Check sendiri dalam kelas ni. Ini soalan ni berapa ni? Ni 3x tambah 2 tau. Sekejap saya tengok balik. Tak jelas kan dia punya tu kan? 3x tambah 2. 3x tambah 2 kan? Okay. Sayup je dengan suara Okay, ini 3x tambah 2 tau. 3x, sekejap. Okay, ini 3x tambah 2. Okay. Ini Q sama dengan 6 negatif 1. Okay, itu je dah. Okay, so sekarang gantikan 6 negatif 1 dan M sama dengan 3 ke dalam Y sama dengan X tambah C. Okay, apa dia minta ni? Dia nak minta cari persamaan garis lurus. Okay, ini awak gantikan je lah. Ambil balik, gantikan saja Y ni, bagi dah berapa nilai dia. Y ni adalah negatif 1, X ni adalah 6 kan. Jadi M dia dah bagi M sini 3. So kita gantikan je lah negatif 1 sama dengan M ni 3, X dia adalah 6 tambah C. Okay. Jadi dia suruh cari C dah ni kan. Jadi negatif 1 sama dengan 3 darab 6, 18 tambah C. Okey, kemudian kita pindahkan 18 ni pergi ke sebelah kiri. Maknanya dia akan jadi negatif 1 tolak 18. Negatif 1 tolak 18 sama dengan C. Jadi kita dapatlah jawapan C dia sama dengan negatif 19. Jadi persamaan dia berapa? Y dengan X kita tak perlu pun tulis nilai dia. Y sama dengan M dia kita dapat berapa tadi? 3. X tolak 19. Okay. Okay. Nombor 2 pun sama juga. Nombor 2 pun sama juga. Jadi kita akan dapat jawapan dia untuk nombor 2 ni. Y sama dengan negatif 2X
Negatif 10x tambah 11. Tambah 11. Ada yang salah ke tadi Okey, yang ini, okey, nombor 2 ni kalau awak perasan dia tak bagi dah nilai M dia berapa. Betul tak? Tapi Dia tak bagi nilai M dia berapa. Awak kena cari sendiri nilai M dia. Okey, sebelum tu, yang ni kita dah masuk pasal garis lari. Okey, garis lari ni apa? Garis lari ni, awak kena tahu garis lari ni maksudnya dia punya arah garis ni dia akan bagi dua garis. Arah garis ni, nilai kecerunan dia. Cerun dia tetap sama. Nilai kecerunan dia sama. Kalau katalah ni garis A, ini garis B. Contohlah kalau M di sini 3, yang M yang dekat garis B pun mesti 3. Dia point dia kalau garis lari jangan pening kepala, dia nak bagi tahu sebenarnya M dia ni adalah sama. Jadi contoh macam soalan nombor 2 ni, dia suruh cari nilai dia suruh cari nilai bagi garis Q, garis lurus Q. Garis lurus dia tak bagi tahu garis lurus yang mana. O dengan Q kan. Dia suruh cari nilai bagi garis lurus Q kan. Tapi dia bagi M tu dia bagi dekat O. Nampak tak ni M dia negatif 2 ni. Negatif 2 ni M dia. Jadi ambil M dekat garis lurus ni, bawa pergi kepada garis lurus yang sebelah kanan ni. Okey, tak silap saya ada salah nombor 2 ni. Saya tunjuk sikit jalan kira dia. Jadi kita masukkan je dia punya persamaan lah. Y sama dengan MX tambah C. Jadi M dia berapa? Ambil je M yang sebelah kiri ni iaitu negatif 2. Ambil je sini negatif 2, kita gantikan je. Koordinat dia dah bagi kan? Dah bagi berapa? 51. Maknanya Y sama dengan 1. X sama dengan 5. Okey, jadi 1 sama dengan negatif 10 tambah C. Okey, jadi kita pindahkan C ni, 10 ni pergi sebelah kanan. Maknanya kita akan dapat 1 tambah 10 sama dengan C. Maknanya C jawapan dia adalah 11. Jadi kita tulis balik persamaan garis lurus dia. Y sama dengan M dia kita dapat sama je yang macam sebelah kiri ni. Negatif 2 kan. Negatif 2. X kita tulis je huruf X. Tambah dengan berapa? 11. C dia kita dapat 11. Inilah jawapan dia. Jadi bila garis lurus yang samanya M je tau. C dia tak sama. Jadi C tu awak kena cari sendiri lah. Okey. Untuk soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Disuruh cari apa ni? Gantikan. Okey, sama juga. Yang ni dia bagi 2 garis lurus, garis lari. Tapi dia tak buat dalam bentuk graf lah. Okey. Jadi 2 garis lari, awak nampak dia suruh cari yang ini persamaan bagi garis lurus yang dekat Q ni. Okey. Tapi apa yang dia bagi kat yang sebelah kanan ni? Yang sebelah kanan ni dia bagi dia punya kecerunan dia. Awak ambil kecerunan dia ni bawa untuk yang sebelah sini. Maknanya kita tulis balik Y sama dengan MX tambah C. Gantikan M dia berapa? M dia kita ambil yang daripada sebelah kanan ni iaitu 1/3. Y dia kita ambil lah. Y dia yang sebelah kiri ni dekat Q tu kan. Berapa Y dia? 2. X dia berapa? X dia adalah negatif 6. Okey. Basi. Okey, jadi yang ni kita selesaikan je lah. 2 sama dengan 1/3 darab negatif 6. Kita akan dapat jawapan dia negatif 6 bahagi 3 dapat berapa? 2. Dapat 2. Alright, good. 6 bahagi 3 dapat 2 tambah C. Okay, and then last one kita pindahkan. Sekejap. Apa sama dengan saya ni? Okay, kita pindahkan 2 ni pergi sebelah kanan. Maknanya 2 tambah 2 sama dengan C lah. Maknanya C jawapannya adalah 4. Jadi tulis balik garis lurus. Y sama dengan M dia tadi berapa? M kita dapat 1/3. X tambah dengan 4. Okey. Jadi sama juga untuk soalan nombor 4. Soalan nombor 4 jawapannya kita dapat Y sama dengan negatif 4X tambah 7. Betul. Okey, betul Baik, bagus. Ada soalan tak untuk nombor 3 dengan nombor 4 ni? Tak ada. Tak ada Okey. Okey, so sekarang yang terakhir, yang bawah ni, yang B bawah ni. Okey. Okey, yang B bawah ni. Okey. Jadi yang ini dia bagi dalam bentuk trapezium. Dalam soalan-soalan SPM, favorite dia naik yang macam ni lah.
Okey, macam ni lah dia naik. Kadang-kadang dia saja peningkan kepala kita kan. Okey. Jadi apa dia punya keyword trapezium ni awak kena tahu. Trapezium ni dia punya garis lari dia ni, nampak tak ni? Nampak dia dah bagi anak panah tu kan. Tu maknanya itu adalah garis selari. Okey. Jadi kita tengok contoh dulu lah. Sebab ada yang tak boleh jawab soalan ni, kita tengok contoh dulu. Okey, contoh yang sebelah kiri ni, dia kata cari persamaan garis lurus SR. Okey, dia minta garis lurus SR ni. Tapi dia tak bagi pun apa dia M dekat SR ni. Jadi bila awak nampak, oh SR ni selari dengan PQ. Jadi kita boleh ambil tak M daripada PQ? Kan? Kita boleh cari M daripada PQ sebab apa? Sebab ini dia dah bagi dua koordinat. Maksudnya Y tolak Y, X tolak X. Kita dapatlah MPQ berapa. Dia kan MPQ dengan MSR ni kan sama. Kecerunan dia kan sama. Jadi kita boleh pakai kecerunan dia lah. And then bila dah dapat kecerunan tu, awak carilah C dia. And dapat C, dapatlah persamaan bagi garis lurus SR. Okey, yang B pula dia suruh cari pintasan X. Pintasan X ni macam biasalah. Y sama dengan kosong. Okey. So sekarang kita cuba buat yang nombor 1. Awak dah buat kan? Okey, cuba semak soalan nombor 1. Okey, dia minta cari garis lurus bagi persamaan garis lurus SR. Jadi nak cari SR punya garis lurus, M dia dekat M yang garis satu lagi tu. Dia tak jumpa dekat D dia. Dia jumpa dekat garis kembar dia. Okey, jadi kita buat Y tolak Y, X tolak X. Maka kita dapat jawapan 7 tolak 5, kita dapat 2. 6 tolak 10, kita dapat negatif 4. Kan, dapat negatif 4. Jadi negatif 2 bagi negatif 4, positif negatif dapat negatif. 2 bagi 4, kita dapat 1/2. Okey, jadi pada 1/2 tu, kita cari pula yang C. Okey, jadi masukkan je lah Y sama dengan MS tambah C. Okey, M dia kita dah dapat negatif 1/2. X dia awak ambil lah koordinat yang dia bagi tu. Mana koordinat 81 ni kan? Jadi ambil X dia berapa? X dia 8. Y dia 1. Okey, jadi selesaikan negatif 1/2 darab dengan 8. Negatif 1/2 darab 8, maka kita dapat negatif 4. Kan? Negatif 8 bahagi 2, kita dapat negatif 4 tambah C. Jadi pindahkan negatif 4, kita akan dapat C sama dengan 5. Okey, jadi jawapan dia adalah Y sama dengan M dia tadi berapa? Negatif 1/2 X tambah dengan 5. Okay, boleh buat tak? Boleh. Boleh Right. Okay, soalan nombor 2. Yang terakhir kerja rumah hari ni kan. Okay, kerja latihan hari ni. Okay, sama juga situasi dia. Nampak tak dia begitu? Ini segi 4 selari. Maknanya DC selari dengan AB. Yang BC pula yang bawah ni selari dengan yang ni. Nampak tak anak panah tu penanda dia. Kalau dua anak panah maksudnya dia kembar dengan yang dua anak panah juga. Kalau yang satu anak panah kembar dengan satu anak panah juga. Okey Jadi petunjuk dia dah bagi petunjuk dia dah bagi dari kat situ. Okey, jadi sekarang soalan dia cari persamaan garis lurus AB. Okey, dia minta AB. Okey. Sekejap kita tengok. 2 sama 2 tambah 9. Oh, baru 6 orang Okey. Yang AB tu awak perasan tak? AB tu dia ada kecerunan ke tak? Tak. AB ni tak ada kecerunan. Kalau kita perasan, AB ni tak ada kecerunan. Kan? Ingat adik? Jadi ini bila tak ada kecerunan, M dia memang kosong lah. Yang ada apa dia? Nilai apa yang ada? Bila dia melintang, dia dah tak ada dah. Yang ada nilai Y. Y je yang ada. Jadi apa dia punya persamaan? Y sama dengan, ambil dah nilai dekat koordinat dia ni. Berapa ni? 5. Maksudnya ini adalah 5. Kan? Jadi ingat balik, kalau dia punya melintang macam ni, dia tak ada kecerunan. Kan kita ingat balik, kalau Y sama dengan MX tambah C,
Kalau dia melintang macam ni, bila M dia kosong, X dia pun kosong darab dengan X, mestilah dapat jawapan kosong juga nanti. Kan? Jadi dia dah tak ada apa-apa jawapannya. Ada apa? Y sama dengan C. C tu dia ada. Macam situasi ni, C dia berapa? C dia 5 lah. Mana datang 5 cikgu ni, nampak tak koordinat ni? Ini koordinat yang dekat sini. X dia 6, Y dia 5. Jadi kita ambil maknanya dia punya kecerunan dia, dia punya persamaan dia 5 je lah. Okay. Y sama dengan 5. Okay, boleh faham tak? Boleh Okay. Kemudian dia bagi tahu. Okay. Yang B pula, cari persamaan garis lurus bagi BC. Okay. Persamaan bagi garis lurus BC. Okay. Jadi BC ni, M dia sama kan? BC, M dia sama dengan AD. Jadi berapa dia punya kecerunan dia? Kecerunan dia berapa? 2. Mana datang 2, nampak tak ni yang duduk sebelah X ni? Yang duduk sebelah X ni adalah 2. Jadi kecerunan dia adalah 2. Kan sama, bila disebabkan dia selari, maknanya kecerunan dia sama dengan kembar dia. Jadi 2. Jadi bila nak persamaan bagi BC, awak ambil je lah. Kita dah dapat dah kecerunan dia, sekarang kita nak cari yang C je lah kan. Jadi kita nak cari yang C. Bila cari C, awak tulis balik Y sama dengan MX tambah C. M dia kita dah tahu. M dia kita dapat 2 kan. M kita dapat 2. X dia kita dapat apa? X dia kita ambil je daripada koordinat ni. Kan ni koordinat BC, dia ada kaitan juga kan. Awak boleh ambil mana-mana koordinat asalkan dia ada kaitan dengan garis lurus BC ni. Okay, dia melalui garis lurus BC. Jadi kita ambil nilai X dia apa? Nilai X dia adalah 6. Nilai Y dia adalah 5. Okey, jadi kita selesaikan 2 darab 6 kita dapat 12, 5 bawa turun bawah tambah C. Jadi pindahkan 12 pergi sebelah kiri, maknanya dia akan jadi 5 tolak 12 dapat berapa? Negatif 7. Okey, jadi kita tulis balik persamaan dia, Y sama dengan M dia kita dapat 2 kan? 2 X, C dia kita dapat negatif 7. Inilah jawapan dia, 2X tolak 7. Okey, boleh? Yang terakhir, yang C ni. Bagi pintasan X, Y sama dengan kosong. Okey, jadi kat sini, dia suruh kita cari pintasan X bagi BC. Jadi macam saya cakap tadi lah, nak cari pintasan X senang je. Apa dia formula dia? Y sama dengan kosong. Jadi kita ambil lah, dia punya persamaan ni tadi, tukarkan Y tu jadi kosong. Maknanya tinggal apa dia? 2X tolak 7. Y dah jadi kosong kan. Dan kita pindahkan yang selain daripada X lah sebab kita nak cari X berapa. Pindahkan negatif 7 dulu, dia akan jadi 7 sama dengan 2X. Okey, lepas tu kita pindahkan 2 pula pergi sebelah kiri kan. Maknanya 7 bagi dengan 2 lah. Dapat jawapan berapa? Tak ada lah, dapat jawapan ni X sama dengan 7/2. Inilah jawapan dia. Y sama dengan 7/2. Boleh ke? Boleh. Cikgu, yang 1B tu macam mana? Yang 1B. Okey, 1B ni sorry. Ini kita buat ni kan. Ini soalan yang A kan. Ini soalan A ni, sorry. Y sama dengan 1/2X tambah 5 kan. Okey, ni yang A. Okey, kita buat yang B. B dia sudah cari pintasan X. Sama juga pintasan X, kita tukarkan Y jadi kosong. Maknanya dia akan jadi kosong sama dengan 1/2X tambah 5. Mula-mula pindahkan 5 pergi sebelah kiri. Okey, bila pindahkan 5 sebelah kiri, dia akan jadi negatif 5 lah. Negatif 5 sama dengan 1/2X. Okey, lepas tu kita pindahkan 1/2 pula. Ingat 1/2 kat sini dah darab. Bila pindah ke kanan dia akan jadi bahagi. Okey, bila jadi bahagi dia akan jadi 5. Mana ni saya nak tulis? Dia akan bagi negatif 5/1/2. Lebih kurang macam ni lah. Negatif 5/1/2. In case lah kalau awak macam confused kan, awak tekan je calculator.
Tekan je negatif 5 bahagi 1/2. Awak akan dapat juga jawapan dia. Dapat apa? Dapat negatif 10. Kalau awak still confused lagi, itu asas dia lah. Kalau confused tekan je calculator. Tapi kalau awak nak tahu yang asas dia, bila jadi macam ni, awak kena darabkan dia darab terbalik tau. Dia kena darab macam ni. Dia akan pergi ke atas. Satu ni kita biarkan, 2 darab negatif 5. 2 darab negatif 5 dapat apa? Dapat negatif 10 kan? Negatif 10. Negatif 10. Mana negatif 10 per 1. Negatif 10 bagi 1, negatif 10 jugalah kan? Dapatlah negatif 10 per negatif 10x. X sama dengan negatif 10. Faham tak? Faham tak? Dia jadi macam ni tadi. Negatif 5 bahagi 1/2. Dia akan jadi macam ni. Kenapa nak kena darab macam ni pula cikgu? Kalau awak tanya saya lah. Kan? Kenapa nak darab macam ni? Okey, kita tengok balik asas dia kalau pecahan. Contoh, kalau 5 bahagi 1/2. Ingat balik Kalau 5 bahagi 1/2 kan? Macam ni. Dalam pecahan dia mana ada bahagi. Dia tak ada bahagi. Jadi kita buat apa? Kita tukarkan dia kepada operasi darab. Bila nak tukar operasi darab, pecahan ni kena terbalik. Ini negatif kan? Terbalik. Maknanya dia akan jadi darab tapi terbalik 2/1. Kan? Jadi 5 negatif 5 darab 2 bahagi 1. Mana dapat negatif 10 bahagi 1. Dapatlah jawapan negatif 10. Ya saya. Kecerunan dia bukan negatif 1/2 Kecerunan dia negatif 1/2. Mana jawapan dia positif lah. Kan? Okey. Jawapan dia adalah X sama dengan 10. Sorry, betul lah. Kecerunan dia negatif. Negatif 1/2. Sorry. Jadi kita akan dapat X sama dengan 10 lah. Okey, boleh? Okey, boleh? Ada soalan lagi? Tak ada. Tak ada. Kalau ikutkan, kita dah habislah part yang garis lurus ni. Okey. Cuma nanti last one, saya akan buat latihan. Ini untuk latihan. Awak nak buat siap-siap boleh. Nanti kita buat ini latihan yang terakhir ni. Ini untuk kelas yang last one kelas yang terakhir. Kita buat latihan ni, lepas tu kita habis part garis lurus. Saya harap awak boleh score lah untuk ini. Sebab itu saya dengar ramai yang macam tak boleh yang garis lurus kan. Dia tak banyak pun. Dia ada yang tadi kita cari M, cari C, lepas tu cari pintasan S. Yang tu je. Sorry, yang saya cakap pasal titik tengah tu tak ada. Itu syllabus form 3 kot. Rupanya dalam SPM tak pernah naik pun yang titik tengah tu. Saya tengok balik, yang tu naik dekat PT3 je. Jadi awak fokus yang mana yang naik kat SPM je lah. Okay, tak banyak pun, itu je. Ada soalan tak? Tak ada saya nak tanya, buku ni awak dah memang ada dah. Saya pun macam confused. Buku ni daripada sekolah ke daripada mana? Sekolah bagi. Cikgu. Sekolah bagi ya? Apa dia? Cikgu Azila. Cikgu Azila bagi dah lama ke baru bagi? Lama dah? Awal tahun guna. Awal tahun, daripada sekolah lah maknanya. Okay. Kalau macam tu memang awak dah buat lah kan? Kalau macam tu, maknanya bawah ni awak dah buat belum? Yang bawah ni dah buat belum? Dah rasanya. Dah. Okay. Ada yang belum, ada yang dah. Ada yang belum, ada yang dah. Kalau macam tu tak apalah, cikgu lain situ lah. Okay, tak apalah. Next week mungkin saya akan tukar buku. Saya pun buku tak banyak ni sebab saya tinggal dekat dekat rumah saya lah. Saya sekarang kat kampung ni. Jadi buku saya tak banyak. Habis saya kena beli buku lain ni. Tak apalah. Garis lurus. Okey, nanti saya akan bagi last one tajuk garis lurus. Kita akan bagi soalan-soalan yang bentuk macam ni lah, last one. Lepas tu awak nak masuk tajuk apa lagi Apa yang rasa susah? Saya macam tak syok ajar yang apa yang awak dah tahu. Macam semua tahu je. Apa yang awak tak tahu?
Yang tangent tu kurang. Bulatan nombor 2. Tangent, trigonometri. Trigonometri Ke bulatan? Entah. Ingat bulatan. tajuk dia. Oh, tangent dalam bulatan tu dah. Ha, dia guna Oh, okey. Boleh ke tu, cantik ke tu? Index okey. Index okey. Algebra okey. Berarti 3. Apa dia? Okey, tak apalah. Indeks Last saya tak berapa faham. Ya. Okey. Saya nak tanya yang last, muka surat 39 dengan 40 ni awak dah pernah buat ke belum? Indeks saya tak berapa lagi. Apa dia Aziz? Tak dengar? Tak dengar Aziz? Muka surat 39 40 ni dah buat ke belum? Boleh check tak? 39 yang dah buat 40 dia sekian kali. 39 40. Dia ada yang dah buat yang tu. Dah. Dah ke belum? Check je. Aziz, saya tak dengar suara awak. Dah ke belum? Saya punya dah buat 40, yang 39 belum lagi. Oh, 39 belum lagi, 40 dah buat. Ha. Okey, tak apalah. Tapi banyak budak tinggal buku ni tu. Ni Apa dia? ada budak. Buku ni ada pelajar yang tinggal dekat sekolah. Oh, ya ke? Ada tinggal kat sekolah? Ha. So kalau nak Okey, faham. bagi gambar macam ni lah. Sekejap. Okey, faham. Okey, tak apa, last one nanti saya akan masuk tajuk yang last one kita akan buat latihan untuk garis lurus, dan tu baru kita masuk tajuk yang lain lah. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, kita boleh berhenti setakat ni dululah. Dah jam. Ada apa-apa soalan tak? 10 minit. Ada. Okey. Nanti awak buat bagi markah. Markah awak per dengan berapa ni? 11 11 soalan. Markah per dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yes, per dengan 11 Tolong bagi markah dekat dalam grup macam biasa. Per dengan 11. Boleh. Alright. Cikgu, kalau B yang last kita buat tadi kan 3 soalan kan. Jadi kira tu markah lah juga tu. Sekali lagi silakan macam mana? Soalan yang last kita buat tu kan ada 3 soalan kan. So kira markah lah tu. 3 markah. Yang last kejap. Ada AB ni. AB. Oh. Oh, okey. AB. Sorry. Okey, kita kira sekali lagi lah. Sekejap A dengan B pun kita kira asing lah. A 1 markah, B 1 markah kan. Okey. Kejap. 15 15 lah kan. Per 15. Okey, per 15. Okey, boleh Boleh. Zulaika orang Sabah ke tak? Zulaika? Sabah. Iya. Original. Sabah. Original Sabahan. Saya original Perakian. Okeylah. Kalau ada apa-apa awak boleh WhatsApp saya kalau nak tanya soalan lah. Feel free. Tengok. Tanya soalan. Okey, tu je. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa next class. Bye. Tengok. Assalamualaikum. Tengok.